Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahkan Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat, dan hadis ini dinilai sahih oleh para ulama muhaddithin. Satu hari Nabi SAW pernah bersabda, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah 'azza wa jalla. Kata Nabi SAW, ada 5 perkara, ada 5 amalan, ada 5 benda. Man fa'ala wahidatan minhunna, sesiapa yang melakukan salah satu daripadanya. Ada 5 benda Nabi abang, dia tak buat semua, dia buat di antara salah satu tu. Mungkin 2 daripada 5, mungkin 3 daripada 5. Salah satu daripada 5 perkara tersebut bila dia buat, kana dhaminan 'ala Allah 'azza wa jal, maka Allah akan jamin dia di hari akhirat esok. Tuan-tuan, apa maksud jamin ni? Jamin ni maksudnya Allah kesian kat dia. Jamin ni bermaksud Allah akan selamatkan dia. Kana dhaminan 'ala Allah 'azza wa jal. Yang pertama kata Nabi SAW, man 'ada maridan, iaitu dia menziarahi orang yang sedang sakit. Dia dengar sahabat-sahabat dia, dia dengar ahli qaryah dia, adik-beradik dia terlantar kesakitan dan sebagainya, dia tak cakap banyak, terus dia pergi ziarah. Terus dia pergi ziarah. Dan ini di antara salah satu benda yang Allah jamin di hari akhirat esok. Walaupun nampak ringan, tetapi inilah benda yang sangat bernilai bagi orang-orang mukmin. Yang kedua kata Nabi SAW, kharaja ma'a jinazatin, yang bermaksud iaitu orang yang mengiringi jenazah. Dalam arti kata yang lain, orang yang memudahkan urusan jenazah tu sampai ke liang lahat dia. Kita boleh tengok di Mekah, lepas habis solat jenazah pakai duk berebut angkat apa dia, pegang keranda. Kadang-kadang duk angkat pegang keranda tu, kita pun tak kenal dia. Maknanya orang yang meninggal tu, jenazah tu, kita pun tak kenal. Tapi dak pakai duk berebut pegang pasal apa? Hadis ni bagi tahu orang yang memudahkan urus mengiringi jenazah tersebut. Orang kampung kita, di qadah kita meninggal dunia, ya, sementara nak masuk dalam van jenazah tu pakai duk pegang. Kita kata tak apa, bagi orang muda-muda, tak apa, hak pegang tubuh kemah-kemah dah. Tak, dia bukan kira kemah tak kemah. Dia bukan kira hak pegang tu orang muda ke orang tua, tak. Masalah ini tidak ada dalam hadis. Ya, makna ini fadilat besar, maka kita bantu perkara tersebut akan mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kira ada tak apa biar orang muda tak apa, tak. Kita pegang fadilat ni. Orang yang faham hadis ni, orang yang ada ilmu, dia akan tahu fadilat cukup besar ni. Yang ketiga kata Nabi SAW, au kharaja ghazian, iaitu mereka yang keluar pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi berjihad, sama ada dia gugur syahid ataupun dia menang dalam peperangan tersebut, maka dia termasuk di kalangan hamba Allah yang mendapat jaminan daripada Allah. Au dakhala ala imamin yuridu ta'zirahu au tawqirahu. Yang keempat, ya, iaitu mereka
iaitu orang yang masuk menemui pemimpinnya. Maknanya dia pergi jumpa pemimpin dia. Dia ada ketua, dia ada pengerusi, dia ada presiden, dia ada majikan dia. Orang ni tuan-tuan, bila jumpa dengan ketua, dia hormat ketua. Ini sikap yang agama ajak kepada kita. Bukan bermaksud mengampu. Jangan silap faham. Kita mengampu ni tak. Mengampu ni tuan-tuan sekalian, benda betul pun dia, benda hak salah pun dia cucuk juga. Ya, bukan mengampu. Ini soal kita menghormat ketua kita. Kita ada akhlak apabila kita duduk dalam satu organisasi. Ada orang dia tak boleh duduk dalam jemaah, dia tak boleh duduk dalam kerja berkumpulan, tuan-tuan, dia kira menang dia ya. Nabi beritahulah hadis riwayat Imam Ahmad ni tuan-tuan sekalian, kalau kita ada ketua, kena hormat ketua tu. Ya, kena muliakan dia. Tapi kalau dia salah, melanggar hukum syarak dan sebagainya, kita tegur dia dengan hikmah. Ini agama beritahu. Yang kelima kata Nabi, au qa'ada fi baitihi fasaliman nasu minhu wa salima minan nas. Yang terakhir kata Nabi SAW, iaitu orang yang duduk di rumah, yang mana orang ziarah dia, orang mai rumah dia, sehinggalah orang selamat daripada keburukannya. Dalam arti kata yang lain, dia orang mai ziarah rumah dia, orang rasa selamat. Selamat daripada kejahatan lidah, selamat daripada kejahatan tangan dan sebagainya. Ada orang bila orang mai ziarah rumah kita tuan-tuan, habis cerita buruk orang ni semua keluar. Tak mau. Cerita buruk apa semua tutup. Kita cerita benda hak baik-baik saja. Sebab tu Nabi beritahu dalam hadis ni, ya, dalam riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Asad, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tabrani, Nabi sebut berbahagialah orang yang bisa mengendalikan lisannya. Dia dapat kawal lidah dia tu. Orang mai rumah dia, dia jaga lidah, tak mengumpat, tak mengata dekat orang, tak mengeru domba, tak cucuh bagi berapi lagi ya, permusuhan dan sebagainya. Dia jaga, tuba liman malaka lisanu, dia jaga lidah dia. Maka orang macam ni akan mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak buat kelima-lima, kita ambil di antara salah satu pun, termasuklah dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini. Mudah-mudahan mukaddimah yang ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ni, Talbisul Iblis, karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas kita dah cerita bagaimana disebut sebagai poin yang terakhir, iaitu golongan tipu musnad iblis terhadap golongan batiniyah. Itu mereka menafsir Al-Quran dan hadis menurut tafsiran batini. Kita dah cerita, dan ini beberapa cabang-cabang dalam kepercayaan batiniyah, termasuklah Ismailiyah, ya, Sab'iyah, Babakiyah, ya, Muhammirah, Qaramitah, banyak. Dan hal ini semua tercetus daripada satu kelompok besar yang disebut sebagai firqah batiniyah. Apabila para ulama mengkaji bahawa firqah ini dia termasuk di kalangan Syiah ni. Syiah ni banyak tuan-tuan, dan dia termasuk dalam kelompok tu. Kita pada bahas pada pertemuan yang lepas. Baik, pada pagi ni tuan-tuan buka surat 163. Kita pergi jauh sikit. Sebab dalam perbahasan lepas, seperti mana yang kita sebut sebelum ini, maka dia hanya menceritakan contoh-contoh yang sama saja. Contoh yang sama maknanya dia hanya mensyarahkan benda yang sama saja. Baik, muka surat 163, bab yang ke-6, iaitu muslihat iblis terhadap ulama. Bagi subuh ni kita nak bincang macam mana tipu daya iblis. Iblis ni dia nak rosak siapa? Kelompok yang dinamakan alim ulama. Dia ulama pun tak terlepas dengan bisikan syaitan. Sebab tu kita ni tuan-tuan, walau bagaimana keadaan kita sekalipun, kita sentiasalah berhati-hati
dengan tipu daya iblis dan tipu daya syaitan laknatullahi alaih. Apapun yang kita hidup di muka bumi Allah ini, mesti berhati-hati. Baik, kata Ibnu Jauzi, ketahuilah bahawa muslihat iblis tatkala menyusup ke dalam diri manusia melalui beberapa jalan. Ini iblis ni tuan-tuan, dia tak boleh pergi tang ni, dia pergi cara kau ni. Dia tak boleh cara ni, dia pergi plan B, plan C. Yang penting hamba Allah mestilah dijahanamkan, mestilah masuk ke dalam neraka Allah SWT. Macam-macam cara. Di antara ada permasalahan terlihat dengan mata. Maknanya ada cara iblis ni tuan-tuan, dia main dekat mata ni. Ya, maknanya dari sudut yang lain, dia tengok benda orang lebih daripada dia, dia ada perasaan dengki dalam diri dia. Ni mata ni penting. Sekalipun begitu, manusia tetap masih dikalahkan bisikan hawa nafsunya dan matanya tidak melihat pengetahuan, sehingga membuatnya menjadi hina. Di antara ada yang tidak terlihat dan tersembunyi, yang biasanya tidak disedari sekian banyak orang. Ibnu Jauzi bagi tahu dah, orang ni dia tak tahu apa dalam hati kita tu. Orang ni tuan-tuan, dia tak tahu apa yang bermain dalam hati dan perasaan kita. Luarannya nampak macam ahli jannah, tetapi dalamannya, hatinya jauh daripada ubudiyah kepada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam satu hadis, ya, hadis ini direkodkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, muttafaqun alaih, inna rajula la ya'malu 'amal al-jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang yang benar-benar melakukan amalan ahli syurga menurutnya, ya, masyarakat, padahal ia termasuk di kalangan penduduk neraka. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid, ya, menyebut bahawa lama kana al-'amalu bil akhirah wa khatimahu. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, hal ini menjelaskan bahawa apa? Kerana hal buruk itu tersembunyi di dalam hatinya. Orang tak tahu apalah hati tu, orang tak tahu. Itu imam pun tak tahu, isteri pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Kita saja yang tahu diri kita, bagaimana diri kita dengan Tuhan. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab sirah, apabila selesai peperangan Uhud, Nabi arahkan seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Nabi arah, ni Zaid, hang tolong pergi tengok Ustaz. Kalaulah jumpa ada apa dia seorang sahabat, saya tak ingat nama sahabat tu, ya, kalau jumpa dia, kirim salam dekat dia. Waktu tu mujahidin Islam ada yang ramai yang gugur syahid dalam peperangan Uhud. Maka Zaid bin Thabit ni tuan-tuan, tugas dia tolong tengok muka mana sahabat Nabi ni untuk dikebumikan. Kemudian Nabi beritahu, suruh pesan kat sahabat ni, aku bagi salam kat dia, kirim salam kat dia. Maka dia mendapat salam daripada Rasulullah. Maka Zaid bin Thabit pun dia kalih seorang ada cedera dan sebagainya. Jumpa seorang ni tuan-tuan, oh dia dah, yang ni lah sahabat yang Nabi beritahu tadi ni. Maka Zaid bin Thabit beritahu apa? Wahai saudara, Rasulullah sampaikan salam kepada kamu. Maka sahabat Nabi ni tuan-tuan kata apa? Sampaikan salam aku juga kepada Nabi SAW. Dan ingat, aku pesan kepada sahabat, jika sekiranya Nabi masih hidup dan para sahabat masih hidup, tetapi Nabi dihina, kata sahabat ni, Nabi dihina, Nabi diganggu dan sebagainya, maka kalian tidak akan selamat di hadapan Allah. Oh, dia cukup jaga Nabi ni. Kalau sahabat masih ada, Nabi duk kena kacau lagi, hampa tidak akan selamat di hadapan Allah SWT. Ni sahabat Nabi ni, sebagai riwayat mengatakan bahawa hampir 70 tusukan pedang dan juga tombak yang ada pada dia. Maka dia gugur syahid. Zaid bin Harithah mengadu, beritahu, ya Rasulullah, sahabat Nabi yang jawab salam ni, dia telah gugur syahid. Nabi beritahu dia ahli syurga. Sahabat Nabi ni, Nabi kata dia masuk dalam syurga. Kemudian Zaid bin Thabit jumpa ada seorang lagi, dia ni nyawa-nyawa ikan juga, dia termasuk dalam kumpulan mujahidin
Ya, itu masuk dalam kumpulan yang bersama dengan Ghazwatul Uhud. Ya, dia pun nyawa-nyawa ikan juga. Ya, maka orang tanya kepada dia, wahai saudara, apa yang menyebabkan kesungguhan hang ni berjihad bersama dengan Nabi? Maka jawab lelaki ni, wallahi demi Allah, aku keluar berjihad ni, berjuang ni, sampai hampa tengok aku jadi macam ni, bukan disebabkan kerana Rasul dan Tuhan. Ini dikatakan, ini poin yang saya nak sebut. Bukan disebabkan demi Tuhan dan demi Rasul, tapi disebabkan untuk menjaga nama baik kaum aku, kata dia. Disebut macam itu di hadapan para sahabat. Padahal dia dah teruk dah, nyawa-nyawa ikan dah. Aku berjuang disebab nak kekalkan nama baik keturunanku. Kemudian para sahabat melihat keadaan begitu, dia tak sanggup menghadapi kesakitan, dia ambil pedang, dia cucuk diri dia dan dia bunuh diri. Wal'iyadzubillah. Ini disebut dalam riwayat yang sahih dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum Mubarakfuri. Kemudian para sahabat mengadu cerita itu, kisah itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, hari kami pernah lihat ada seorang sahabat Nabi, dia mengadu dan dia berjuang bukan kerana Tuhan dan Rasulnya, tapi dia berjuang kerana apa? Untuk menjaga nama baik keturunannya. Kemudian dia bunuh diri. Bagaimana keadaannya ya Rasulullah? Nabi kata, dia termasuk di kalangan ahli neraka. Hak tadi syurga. Hak tadi sahabat Nabi ni syurga, Nabi kata. Hak nombor 2, dia ahli neraka. Kenapa? Karena dia berjuang bukan untuk kalimatullahi hiyal ulya, bukannya untuk menegakkan kalimat Allah SWT, tapi dia berjuang itu walaupun dia cedera parah dan sebagainya, tapi niatnya bukan kerana Allah SWT dan bukan untuk memperjuangkan risalatun nubuwah yang ada dalam diri dia. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, cerita tu saya nak bagi tahu bahawa kenapa saya datangkan cerita itu membuktikan bahawa agama Islam ini sangat mementingkan zahir dan batin. Zahir, luaran. Tapi dalaman itu tuan-tuan, hanya Tuhan saja yang tahu. Bagaimana hati dan perasaan kita dengan Tuhan, bagaimana perjalanan kita menuju Allah SWT, itu dipandang oleh Allah ya Azza wa Jalla. Maka kalau niat kita baik, lurus kerana Allah, maka Allah akan pimpin perjalanan kita. Tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian kata Ibnu Jauzi lagi, kami mengisyaratkan beberapa tipu daya iblis agar dengan menyebutkannya boleh mengingatkan orang-orang yang dibuat lalai oleh iblis. Sebab jika harus disebutkan atau satu persatu dari beberapa jalan ini, tentu akan berpanjangan huraiannya. Maka Ibnu Jauzi ni tuan-tuan, dia bawa main beberapa poin-poin penting. Ya, bagaimana iblis dan syaitan ni merosakkan para alim ulama. Ni bab yang ke-6 ni. Lepas habis bab ni tuan-tuan, kita akan bahas bagaimana syaitan dan iblis dia merosakkan orang-orang awam macam kita ni. Kita orang awam, level biasa ya. Ulama, dia punya level syaitan ni tuan-tuan, tahap major punya. Kapten punya tuan-tuan sekalian. Dia bukan prebek, kapten mai turun. Berkata hak ni tak lut, kita hantar kapten mai rosak ulama ni. Dah tuan-tuan. Baik, di antara salah satu tipu daya iblis, pertama kata Ibnu Jauzi, terhadap para qari. Ini para qari, orang yang pembaca Al-Quran. Di antara gambarannya, salah seorang di antara mereka ada yang menyibukkan diri dalam bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat dan juga mencarinya, sehingga banyak umurnya yang terbang untuk mengumpul buku-buku bacaannya. Maknanya ada orang yang kena tipu dengan iblis, dia belajar benda-benda yang tak datangkan manfaat. Ya, dia membaca, dia menghabiskan bacaan dia, masa dia tuan-tuan, dengan bacaan yang tidak bermanfaat. Tuan-tuan, tak payah kita tengok video, tuan-tuan pergi kat kedai buku, khususnya anak-anak muda kita tuan-tuan, pergi dekat kedai buku tuan-tuan, tuan-tuan tengok buku yang paling banyak sekali dijual di kedai-kedai buku adalah buku berkaitan dengan novel. Tak apa-apalah novel tu. Cukup banyak tu, tebal-tebal. Anak-anak muda boleh habis buku tebal-tebal. Tapi kalau buku akademik, buku ilmiah, buku fakta, buku agama tuan-tuan, dipandang sepi. Saya pergi kat Sungai Petani, kedai buku kan, hari tu ni banyak rak lah buku akademik, rujukan ni banyak lah.
seronok je dah. Pi kali nak main di kelas kita. Habis tinggal satu rak lah. Tinggal satu rak ya buku hak ilmiah lah, maknanya ada fakta, ada rujukannya, ilmiah. Tuan. Yang hak banyaknya semua cerita pasal novel. Aduh, letih juga. Nak kena tunggu pesta buku bangunan. Nak kena Pustaka Darussalam ni cukup cantik. Pustaka Darussalam ni Syak Belana tu cukup cantik. Ni bukan saya dapat, ni saya nak promote kedai buku ni, maknanya kita pergi cari buku-buku yang bermanfaat. Tu saya nak buat. Kerana Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Adab fi Hamlatil Quran, di antara salah satu cara untuk melembutkan hati ni qiraatul kutubun nafi'ah, membaca buku-buku yang bermanfaat. Ya, tengok buku-buku apa yang boleh membentuk diri kita, membentuk akhlak kita, beli dan membaca. Tapi ada kelompok-kelompok ni, para sarjana dan cendekiawan ini, mereka tertipu, habiskan masa mereka dengan membaca buku-buku yang tidak mendatangkan manfaat urusan akhirat mereka. Ya, tuan-tuan sekalian. Dan juga yang demikian itu dapat membuatkan lalai mengerjakan benda yang wajib. Dia baca tu sampai melalaikan dia melakukan kefarduan yang diwajibkan kepada dia. Dan perkara ini bukan bermaksud tak boleh belajar ilmu dunia. Jangan kita silap faham. Kerana ilmu dunia seumpama seperti engineering ke, medik ke apakah, itu pun sebahagian daripada ilmu Allah. Ya, jangan kita silap faham. Maka kata Profesor Muqim Al-Atas, dia mengatakan bahawa ilmu ini perlu diintegrasikan di antara ilmu Islam dengan ilmu dunia ini. Ya. Hari ini lahirnya pemikir Islam, lahirnya doktor yang menghafaz Al-Quran. Hari ini lahirnya engineering, arkitek, engineer dan sebagainya, peguam dan sebagainya, tapi berfikrah Islam. Kita nak lahirkan generasi seumpama ini. Dan kita tidak mahu dia disibukkan dengan urusan dunia, sehingga kan dia tak gunakan ilmu itu untuk kepentingan akhirat dia. Yang ni yang rugi. Yang ni yang rugi. Tuan-tuan sekalian. Ya, sebab tu kalau kita tengok sekitar 600 ke 700 Hijrah, bagaimana ya ulama-ulama dulu, tuan-tuan, mereka menggabungkan di antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Dua-dua ada dapat. Dua-dua ada dapat. Itu zaman kegemilangan umat Islam, tuan-tuan. Baik. Ada kalanya engkau melihat seorang imam masjid yang mengemarkan bacaannya sementara dia tidak sedar bahawa perbuatannya itu adalah merosakkan salat. Boleh jadi dia berbuat seperti itu kerana apa? Ingin mencari kemasyhuran. Ni pembaca Quran, dia pandai baca Quran, sedap baca Quran tapi dia baca Quran bukannya bukan kerana Allah, tapi nak habaq kata suara dia sedap. Itu dia, tuan-tuan. Nak habaq kata suara dia sedap, ada dia mai terlintas tu. Maka boleh jadi dia berbuat kerana untuk mencari kemasyhuran, agar tidak dianggap sebelah mata saat berkumpul dengan para ulama dan saat dia belajar dari mereka. Orang pandang dia tu hebat, orang pandang dia ni alim, orang pandang dia ni pakar baca Quran dan sebagainya. Kita tak mau ada panggil begini. Sebab tu kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jamu' wal Hikam, dia mengatakan bahawa apabila perasaan yang tidak ikhlas itu datang kepada kita, itu kadang-kadang kita tidak boleh menghalangnya. Dia datang sendiri. Ibn Rajab mengatakan bahawa hendaklah cepat kembali kepada Allah SWT dengan mengucapkan lafaz astaghfirullahalazim. Cepat-cepat istighfar. Kalau kita duk layan, yang tu yang jadi rosak niat kita. Tuan-tuan sekalian. Maka andaikan kamu berfikir, tentu mereka akan tahu bahawa yang dimaksudkan adalah menghafaz Al-Quran, meluruskan bacaan, memahami dan mengamalkannya, lalu berbuat apa yang bermanfaat baginya, membersihkan akhlak, kemudian menyibukkan diri dalam ilmu syarak yang dirasai lebih penting, sungguh merupakan kelainan nyata jika dia mensia-siakan waktu dalam perkara-perkara yang kurang penting. Maknanya, kata Ibnu Jauzi, ada orang yang dia sibuk menghafaz Al-Quran, tetapi dia tidak menghidupkan isi kandungan Al-Quran. Tuan boleh faham tak? Ini dua individu yang berbeza. Ada orang dia hafal Quran, tapi tak ada perasaan cinta pun.
ataupun dia tak menghidupkan isi kandungan nilai yang terdapat di dalam Al-Quran. Dia tak memahami pun, hafal Quran tebuk pi ke mana pun dia ingat, tapi tak faham, kata Ibnu Jauzi. Yang kedua, dia tak beramal, kemudian dia tidak mengambil manfaat daripada hafalan-hafalan dia hafal. Rugi tuan-tuan. Dan tidak membersihkan akhlaknya. Kita boleh tengok ada orang yang hafal Quran tapi akhlak teruk. Minta maaf saya sebut, saya duduk dalam lingkungan ni. Nah, hafal Quran 30 juzuk, perangai tak menggambarkan apa yang dia hafal. Maka sebenarnya kata Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, dia tertipu dengan belitan syaitan. Kata tak apa, aku hafal Quran. Hafal Quran pun tak selamat lagi. Sebab tu dalam kitab Tarbiyatul Aulad karangan Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, walaupun ilmu yang tinggi tidak menjamin keselamatan lagi di hari akhirat esok. Tak jamin. Walaupun ilmu banyak, tak menjamin keselamatan kita lagi. Sehinggalah kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Kita beramal dengan ilmu yang kita ada dan menyembuhkan diri dalam ilmu syarak. Maknanya dengan Al-Quran dia faham nas-nas agama. Dan dia meninggalkan waktu-waktu yang tidak bermanfaat dan perkara-perkara yang kurang penting. Ini Imam Ibnu Jauzi bagi tahu kepada kita bahawa khususnya pada golongan disebut sebagai golongan qari. Qari maknanya pembaca Al-Quran. Orang yang memahami Al-Quran, orang yang dia reti baca Quran tu, dia pandai hafal Quran, tapi belum tentu menjamin keselamatan dia. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya rasa takat tu dulu perkongsian kitab kita pada pagi subuh ini. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita baca sikit lagi berkaitan dengan tipu daya iblis terhadap qari. Kemudian kita masuk subtopik yang baru, bagaimana tipu daya iblis terhadap golongan ahli hadis. Ahli hadis pun kena. Nanti tengok dalam kitab ni. Ahli hadis, hak dok mengaku ahli hadis pun kena dengan dia, hak dok mengaku ahli fiqh pun kena dengan tipu daya iblis. Hal ni penting. Sebab tu kita ni tuan-tuan, orang awam, kita nak kena tengok, tak mau kita termasuk dalam kelompok-kelompok yang kena bohong dengan iblis ni. Kita tengoklah arus perdana pada hari ini di media sosial. Kita tengok, dia kata alim hadis, dia kata alim fiqh, dia kata alim akidah dan sebagainya, tapi rupanya kena bohong dengan iblis, kena tipu dengan iblis akhlak itu. Tuan-tuan sekalian, maka insya-Allah pada pertemuan akan datang nanti kita akan teruskan pembacaan. Mudah-mudahan yang paling penting adalah bila kita tahu maklumat ini, kita jaga diri kita, kita jaga iman kita supaya tidak maknanya dia terlalai ataupun terkena tipu muslihat iblis laknatullahi alaih. Aqul qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.